Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Prof nampak ceria selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa dengan topik kita darurat antara aulawiyat dan maslahah, kupasan peruntukan perlembagaan, persekutuan dan pengalaman Malaysia. Saya mempersilakan penyandang kerusi institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM, pakar perlembagaan persekutuan kita. Silakan Profesor Dr. Syam Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saudara moderator, saudara Akram Ikrami kerana mengundang saya bagi pihak Yadim untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua Yadim, adinda saya Ustaz Nasruddin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Sekretariat Penganjur program kita pada pagi ini yang saya berhubungan dengan Puan Salsiah dan juga ni saudara saya, adinda saya Nuri Syam dalam tim teknikal ya. Dan saya tidak mengenal ramai dalam tim teknikal apapun, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya juga mendapat manfaat dari perbincangan daripada rakan panel saya sebentar tadi, itu Datuk Profesor Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, dan rakan saya juga Dr. Fathi Yusof, yang banyak yang telah diulaskan dan diberikan penerangan dan pencerahan oleh kedua-dua rakan panel yang bijaksana tadi. Yang saya juga banyak mengambil perhatian dan pelajaran daripada pembentangan tadi. Yang jujurnya dari hati saya, ucapan utama tadi yang dibuat oleh Yang di-Pertua Yadim itu sebenarnya memang membakar semangat saya. Sebab saya fikir dalam usaha dakwah ni, apabila Ustaz Nasruddin menyatakan tentang bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan usaha dakwah, saya gerakan pejuang dan pendakwah sekalian juga menghadapi cabaran-cabaran begitu. Orang Kelantan kata tak sapa hujung kuku lah. Cabaran nak kita lalui tu tak sampai hujung kuku berbanding dengan apa yang Rasulullah SAW telah hadapi. Jadi sama-samalah kita terus berjuang. Suka saya juga menyebut di sini bahawa dalam sedikit masa ini dunia akademik ini diserang oleh pelbagai dimensi. Saya dalam akademik ini, kalau ada rakan-rakan yang menyertai saya di Instagram, saya letakkan sekuntum mawar dan setitik darah yang mengalir daripada duri mawar itu. Maka kita adalah pejuang dan pendakwah, dan duri-duri itu kita jadikan sebagai ranjau-ranjau yang kita perlu lalui, dan kadang-kadangnya ia menitiskan darah. Dalam ibarat bahawa kita ini kadang-kadang menitiskan air mata, kadang-kadang tak lena tidur, macam-macam lah dalam usaha dakwah ni, dan kita tidak boleh tidur kadang-kadang dalam usaha dakwah ini. Bagi rakan-rakan saya seperti Datuk Dr. Wan dan juga Dr. Fathi, saya percaya dalam dunia akademik ini kita juga berusaha siang dan malam untuk memastikan bahawa apa yang kita lakukan walaupun dalam konteks menyebarkan faham perlembagaan ini, ia adalah sebenarnya usaha dakwah. Supaya kita menggunakan ilmu perundangan yang kita ada ini sebagai satu usaha dakwah untuk membolehkan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam ataupun ajaran Islam itu sendiri dan akidah Islam itu diterima oleh semua orang. Ya, yang kita faham bahawa Islam itu adalah untuk semua, dan kita ketahui bahawa perjuangan menggunakan perlembagaan ini adalah satu fenomena baru sebenarnya, sebab sebelum ini kita dapati berbagai tomahan, berbagai andaian terhadap undang-undang perlembagaan ini. Baik, saudara Akram, saya memilih sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirat di alam maya, rakan-rakan pelayar yang saya hormati sekalian, sebenarnya saya diberi peluang oleh Yang di-Pertua Yadim dan juga Sekretariat Saudara Syukri pada masa itu menghubungi saya untuk saya meletakkan tajuk
apa sebenarnya tajuk yang elok untuk saya bentangkan kepada para hadirin hadirat pada pagi ini. Saya berfikir separuh malam, satu hari dan separuh malam untuk saya berikan tajuk ini, dan saya datang dengan tajuk darurat antara awaliyat dan aulawiyat dan maslahat, kupasan peruntukan perlembagaan dan pengalaman Malaysia. Saya memilih perkataan aulawiyat ini kerana ada beberapa perkara yang saya mahu kongsi, termasuk apa yang telah disebut oleh saudara saya tadi, Dr. Fathi, dan juga rakan baik saya, Dr. Wan. Ya. Jadi pertama saya nak lihat kata perkataan darurat itu sendiri, rakan-rakan saya telah bentangkan, tapi secara istilahnya ataupun secara bahasanya dahulu, secara bahasanya ia merujuk kepada keadaan yang mencemaskan dan keadaan itu menyusahkan. Maknanya ia jelas. Bila kita sebut darurat, maknanya ia adalah satu keadaan yang mencemaskan dan ianya keadaan yang menyusahkan, dan kadang-kadang ia berlaku secara tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka. Itu keadaan darurat. Kadang-kadang ia berlaku secara tiba-tiba dan kesukaran yang kita hadapi dalam masa keadaan darurat itu tidak kesangka-sangka. Kadang-kadang kita tak tahu ya apa yang akan berlaku. Contohnya kita tak tahu apakah akan berlaku COVID ini akan meningkat sampai 8,000. Semalam 5,000, sebelum tu turun 4,000, sebelum tu 3,000, tahun lepas 300 ya. Jadi ini itulah yang menyebabkan satu keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Walaupun dalam keadaan tertentu kita mempunyai sains dan teknologi, artificial intelligence dan sebagainya untuk kita merangka atau membuat ekspektasi pada masa depan. Tapi itulah keadaan darurat. Satu lagi, keadaan darurat ini dimaksudkan keadaan yang serba sulit, huru-hara, tidak aman yang disebabkan oleh ancaman musuh, peperangan dan lain-lain. Ini saya merujuk kepada Kamus Dewan ya, edisi keempat pada muka surat 316 yang mendefinisikan apakah perkataan darurat. Jadi kita sekarang duduk dalam satu situasi pada bahasanya ialah suatu keadaan yang menyukarkan, menyusahkan, sesuatu yang kita tidak boleh sangka apa akan berlaku selepas ini, iaitu keadaan darurat. Dan bagaimana negara kita mendefinisikan keadaan darurat itu? Maka seperti yang dihujahkan oleh rakan-rakan saya tadi, bahawa keadaan darurat itu terbentuk apabila berlakunya ancaman besar. Siapakah yang menentukan ancaman besar itu? Dinyatakan oleh Dr. Wan tadi bahawa ianya ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan kita juga nampak bahawa aliman-aliman musyawarah antara Yang di-Pertuan Agong dan juga wakil-wakil dari demokrasi atau wakil-wakil rakyat itu untuk menentukan adakah keadaan itu sebenarnya telah wujud suatu keadaan ancaman besar atau mungkin akan wujud satu ancaman besar. Itu yang dijelaskan oleh Dr. Wan tadi. Jadi sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, maka kita perlu menimbang keadaan itu. Keadaan yang bagaimanakah sebenarnya yang tidak disangka-sangka, yang menyusahkan itu. Maka apabila perlembagaan menyatakan bahawa ancaman besar terhadap keselamatan negara, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam. Bila ancaman besar itu yang kata susah nak kata apa yang dikatakan ancaman besar itu, maka saya mengambil istilah aulawiyat itu. Makanya yang ancaman besar tu gapo dia sebenarnya. Jadi kita dah tahu tadi siapa yang menyatakan tu, itu Agong, dan boleh mendapat cadangan daripada jemaah menteri atau orang lain, pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan. Jadi di sini bila nak letak aulawiyat itu, aula itu maksudnya kata dasarnya ialah aula, ya. Aulawiyat itu katanya dasarnya ialah aula, bermaksud utama, unggul dan penting. Jadi nak letak yang ke atas tu, nak pilih yang mana. Saya tidak mahu membincangkan fiqh aulawiyat kat sini, cuma saya nak gunakan istilah itu saja. Istilah itu maknanya nak letak, kalau Dr. Fathi tadi sebut adakah ia ancaman COVID coronavirus atau ia adalah satu kepentingan politik seperti yang diwar-warkan oleh setengah pihak. Jadi kita ada dua sekarang ini yang bertentangan. Ada orang kata ini sebenar-benarnya untuk menjaga kedudukan dan kepentingan orang politik. Yang Dr. Fathi juga sebut yang kerajaan mempunyai majoriti yang amat-amat tipis seperti kulit bawang tadi. Ya, yang kita pun yakin dan kita tahu bahawa memang kedudukan kerajaan itu sangat lemah. Ya. Dan satu lagi coronavirus ini, dan kita pun tahu ancaman coronavirus ini sangat besar. Dan kita tahu jumlah kematiannya semakin meningkat. Jumlah case infectivity pun semakin tinggi. Di sini kita nak pilih yang mana?
sebabnya yang mana. Jadi maka dinyatakan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa yang aulanya adalah untuk menjaga kemaslahatan kehidupan dari segi keselamatan kesihatan awam. Jadi di sini berkaitan dengan perkataan aula itu adalah maslahat. Bagi menentukan yang mana lebih utama, maka dicari apakah faedah-faedahnya. Jadinya pastinya untuk menentukan apa yang menjadi prioritize atau meletakkan pilihan utama itu, dia mesti cari kepentingan dia. Yang saya sebut tadi, kesihatan awam itu adalah kesihatan awam itu adalah satu yang lebih aula, lebih utama, lebih penting untuk dijadikan maslahat bagi proklamasi darurat. Jadi ada juga saya juga orang kata ada orang kata saya menyembunyikan fakta. Bacalah dekat internet tu macam orang kata saya membunyikan fakta, menggadai intelektual, menggadai kedudukan apa orang kata akademik. Tapi kita sebenarnya pada saya lihat kedua-dua kemaslahatan itu. Tapi bukan saya yang menentukan apa yang aula, sebab saya tak ada kuasa dalam perlembagaan itu. Yang menentukan aulanya ialah Yang di-Pertuan Agong. Saya pun tak ada fakta. Jadi yang menentukannya ialah para jemaah menteri untuk memberi nasihat kepada Agong. Jadi saya putuskan kat situ tentang pemilihan perkataan aulawiyat dengan maslahat itu. Jadi yang pentingnya di sini ialah apa yang kita perlu tegaskan bahawa mesti ada sebab kenapa darurat itu dilaksanakan. Dan kita masing-masing memberi pandangan. Semua orang bebas sebab negara ini dikatakan sebuah negara demokrasi dan kita bebas untuk menyatakan pandangan-pandangan kita. Tapi sebenarnya dalam keadaan apa sekalipun, orang yang membuat keputusan itu adalah bergantung kepada peruntukan perlembagaan. Okay. Sebagai pelajar perlembagaan dan saya sering membawa tagline merakyatkan perlembagaan. Kita membawa tagline merakyatkan perlembagaan supaya rakyat faham apa yang telah dinyatakan dalam perlembagaan. Saya huraikan secara sikit-sikit apa yang telah dibentangkan juga sebab saya panel terakhir ni memang terpaksa ulang siar lah apa yang telah disebutkan oleh rakan saya, tapi dalam dimensi atau cara saya menyampaikan pandangan lah mungkin itu berbeza sikit daripada kita kan. Bila kita pembentang ni cara kita mungkin berbeza-beza. Baik, di sini apabila perlembagaan menyatakan bahawa orang yang menentukan darurat itu ialah Yang di-Pertuan Agong, kepastiannya diberat oleh Yang di-Pertuan Agong, maka Datuk juga telah menjelaskan bahawa itu adalah kuasa prerogatif raja. Itu adalah nilai-nilai watan yang perlu kita pertahan dan kita perkasakan. Ya. Jadi di sini dalam konteks peruntukan perlembagaan itu, bagaimana peruntukan perlembagaan itu sebenarnya secara keseluruhannya telah menjadikan maslahat, telah menjadikan kepentingan, telah menjadikan faedah daripada peruntukan darurat itu sendiri. Ya, saya tidak nak ulas lagi apa yang dikatakan oleh Datuk tentang hukum syarak lah, tentang kedudukan adat resam lah, anak negeri Sarawak dan Sabah, bahasa, agama dan kewarganegaraan. Saya tidak mahu ulas di situ. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah perlembagaan itu sendiri, yang saya tidak mahu pergi sangat ke belakang seperti yang Datuk telah buat tadi, saya mahu lihat hanya kepada laporan Suruhanjaya RIP untuk melihatkan bagaimana menentukan kepentingan bagi kepentingan negara, bukan kepentingan mana-mana individu atau mana-mana parti politik. Sekarang kita letakkan negara yang lebih aula daripada parti-parti politik atau konsep demokrasi, atau ada rakan saya yang menggunakan istilah demokrasi. Ya. Dalam penerbitan rakan saya Profesor Madya Dr. Muhammad Izani, dia menyatakan tentang adakah ini demokrasi atau ini demokrasi. Dia memberikan contoh-contoh luar negara bagaimana demokrasi itu telah disalahartikan sebagai satu matlamat. Sebenarnya kita demokrasi itu adalah satu tools untuk mencapai kebenaran. Itu saja kan. Jadi di sini apabila melihat pada tujuan darurat itu diperkenalkan ialah pada perenggan 172 laporan Suruhanjaya RIT, saya baca dalam bahasa asalnya iaitu bahasa Inggeris ya. Dia kata neither the existence of fundamental rights nor the division of powers between the federation and the states ought to be permitted to imperil the safety of the state
or the preservation of democratic way of life. The Federation must have adequate power in the last resort, to protect these essential international interests. What is the international interest? The national interest. The national interest is the safety of the states. Itu maslahat dia, safety of the states. Ya, jadi, but in our opinion, dia kata infringement of fundamental rights or state rights is only justified to such extent as may be necessary to meet any particular danger. Saya hujahkan begini. Dia kata memang kita tidak boleh menafikan kebebasan asasi. Ya, sebab dalam Islam pun kita tahu kebebasan asasi itu lebih tinggi kedudukannya. Kalau kita banding dengan konsep konsep kebebasan asasi barat itu, Islam sebenarnya meletakkan hak asasi yang lebih tinggi. Laqad karramna bani Adam. Maka diberikan kemudahan-kemudahan bila kita dijadikan manusia sebagai manusia ahsan taqwim ni, maka diberikan kemudahan-kemudahan dan penyediaan-penyediaan tertentu daripada Allah kan. Jadi Allah jamin kebebasan asasi itu. Jangan kita katakan hanya asasi itu adalah dijaga oleh democratic way of life. Tidak. Sebenarnya Islam yang lebih menjaga hak asasi itu, bukan hanya democratic way of life. Yang seperti mana yang difaham oleh orang-orang barat ini, dia kata hanya democratic way of life yang boleh menjaga kebebasan asasi. Saya fikir itu satu pemersongan atau saya nak pulangkan baliklah, pemersongan fakta. Ya. Pemersongan fakta. Jadi kalau kita membenarkan hak asasi itu terus menerus sehingga ia boleh mencabar keselamatan negara, maka ini adalah menunjukkan suatu kegagalan. Tapi dalam konteks undang-undang darurat ini ialah darurat itu diperkenalkan untuk menjaga keselamatan negara. Ya, kalau kita lihat kepada perkembangan undang-undang ini, undang-undang berkaitan darurat ni, sebenarnya pada masa dahulu kerajaan mempunyai peluang untuk terus-menerus berada dalam keadaan darurat. Sebab kita tahu darurat yang diperkenalkan pada tahun 1963-64 seperti yang disenaraikan sebelum ini oleh Ustaz yang dipertua, ya, beberapa darurat yang telah dilangsungkan itu daripada 1960-an berakhir hanya pada tahun 2011. Kita tak sedar pun bahawa kita hidup dalam keadaan darurat. Ramai yang berjaya dalam keadaan darurat itu sehingga ia dihapuskan atau dirungkaikan pada tahun 2011. Apa kena ni ya? 2011. Jadi tujuannya di sini ialah saya nak ceritanya darurat itu sebenarnya kalaupun ia ada tetapi ia mengangkat maslahat negara, maka ia tidak menjadi apa-apa kesan. Jadi kan kalau 1963-64, 1966 di Sarawak, 1969 di seluruh negara, 1977 negeri saya di Kelantan, maka kita telah menghidup dalam keadaan darurat itu sepanjang lebih kurang 40 tahun. Tanpa kita sedar rakyat Malaysia, ya, tanpa kita sedar. Jadi di sini saya fikir kemaslahatannya ialah yang dinyatakan dalam laporan Suruhanjaya RIK itu safety of the states. Jadi kalau kita melihat kepada pengalaman peruntukan ini, dia menyatakan bahawa yang dihasratkan dalam peruntukan 150 itu yang meletakkan peruntukan tentang darurat itu ialah untuk menjaga kemaslahatan negara tanpa menafikan hak-hak berkaitan yang telah disebut tadi, iaitu berkaitan dengan hukum syarak, kedudukan agama, adat resam, anak negeri Sabah Sarawak, bahasa dan kewarganegaraan. Ya. Jadi ini adalah maslahat-maslahat yang diangkat melalui peruntukan darurat ini. Maknanya darurat untuk menjaga keselamatan, ni saya nak rumuskan sikit kat sini ya. Darurat itu adalah satu pilihan untuk menjaga keselamatan negara. Yang keduanya, darurat itu bukanlah untuk darurat itu masih lagi menjamin beberapa perkara yang menepati hukum syarak. Yang menepati hukum syarak.
Sebab dalam keadaan darurat ini perlu diangkat hukum syarak itu, ya. Jadi kalau kita melihat kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan itu, saya tidak nampak di mana peruntukan yang menyukarkan atau menyusahkan kita dalam usaha menjaga hukum syarak ni. Saya ambil satu dimensi kecil dalam konteks dakwah ini, iaitu usaha menjaga hukum syarak, kan. Dalam dimensi dakwah tu macam mana kita untuk menegakkan hukum syarak dan sebagainya. Kalaupun ada dalam keadaan darurat, kita percaya bahawa menegakkan hukum syarak itu masih lagi menjadi satu tujuan utama dan ia boleh lagi dilaksanakan tanpa meminggirkan usaha dakwah ataupun program-program dakwah kita. Dan saya fikir apa yang disebut oleh Yang di-Pertua dalam ucapan awal tadi tentang sebenarnya peluang darurat ini adalah peluang untuk, masa darurat ini adalah peluang yang lebih berharga untuk kita berdakwah. Saya nampak sangat real. Sangat real. Kalau kita buat program, contohlah, kalau kita buat program secara bersemuka, mungkin kita boleh ajak dalam 100 orang atau 200 orang, ya. Tapi kalau kita buat program online ni, dakwah kita mencapai kadang-kadang setiap kali kita buat, macam saya buat dekat Facebook saya kan, kadang-kadang dia dapat 2K sekali kita punya bicara kita tu kan. Jadi ni online ni blessings in disguise, saya nampak. Tapi apa yang saya sebagai pelajar undang-undang, saya mahu katakan asas undang-undang itu tidak menafikan kita untuk kita terus berdakwah dan kita menjadikan pengetahuan kita dalam perlembagaan ini sebagai usaha dakwah. Dan saya mahu tegaskan bahawa peruntukan perlembagaan ini meletakkan ketinggian dalam usaha dakwah. Meletakkan perkara utama juga dalam usaha dakwah dengan menjaga asas utama yang disebutkan oleh Datuk Wan tadi juga, itu hukum syarak, dan juga asas kita dalam usaha dakwah ini bukan setakat kita berdakwah tentang agama Islam yang berdasarkan fiqh yang terhad seperti fiqh ibadah, fiqh munakahat dan sebagainya. Sekarang kita membawa fiqh kenegaraan, wataniyah, ya. Ini dalam konteks perlembagaan itu yang sekarang dakwah kita itu dakwah untuk wataniyah, maknanya dakwah untuk pentadbiran negara dan sebagainya, dakwah untuk kita berjihad terhadap disintegriti, jihad terhadap rasuah dan sebagainya. Itu adalah satu sebesar-besar konteks dakwah yang boleh kita lakukan menerusi peruntukan perlembagaan ini, kerana kita kata the state of the nation itu, the security of the nation is not particularly physical aggression. Ya, dari segi ideologi pun perlembagaan menyediakan prasarana perundangan untuk kita terus melangsungkan dakwah walaupun dalam keadaan darurat, dan darurat itu sendiri membolehkan kita menjalankan usaha dakwah tanpa henti. Dari segi pengalaman Malaysia, saya fikir usaha dakwah semasa darurat ini tidak pernah dibincangkan. Tak ada orang bincang lagi hari ni, lagu mana nak berdakwah dalam keadaan darurat ni. Dari segi konteks akademik ataupun discussion begitulah. Jadi pada saya, pertama saya nak nyatakan bahawa kita mempunyai peruntukan yang amat kukuh, untuk peruntukan perlembagaan yang amat kukuh sebagai undang-undang asas dalam pentadbiran negara untuk kita melangsungkan usaha dakwah ini. Yang keduanya, secara individu saya merasakan partisipasi dakwah ini dalam bentuk individu juga boleh digerakkan secara langsung melalui peruntukan perlembagaan ini. Sebab kebebasan kita untuk menggunakan media-media sosial juga dalam usaha yang baik itu tidak pernah dihalang oleh perlembagaan walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, ya. Jadi saya fikir tidak banyak apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, dan saya mengharapkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan boleh memberikan saya juga pelajaran untuk saya berkongsi lagi pandangan dalam sesi soal jawab nanti, ya. Dan oleh itu saya akhiri pembentangan ringkas ini dengan ucapan terima kasih dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kadang-kadang dengar kecek Kelantan tu rindu pula kampung halaman kan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Kupasan yang sangat baik, menarik tadi bila Prof Syam sebut tentang yalah, dakwah ni belum pernah dibincangkan dengan isu darurat kita ni. Jadi saya kira ucapan awal YDP tadi
dalam pembukaan tadi tentang masa depan gerakan dakwah dengan isu daurat ni boleh kita jurnalkan, boleh dibukukan ataupun boleh dijadikan satu panduan asas kepada gerakan dakwah pasca darurat kita ni, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, seperti yang dijanjikan, saya tak nak melengah